Okey. Okey, selamat datang semua kepada taklimat YIC. Taklimat ni bertujuan untuk demo lah, untuk tunjuk macam mana nak menggunakan website YIC, website LMS kita panggil. Dia satu website untuk e-learning. Melalui website ni semua peserta, okey, apabila semua peserta register, okey, sebelum tu saya pergi ke website YIC. Okey, sekali lagi pada siapa yang belum register boleh search YIC dekat Google dan akan nampak Young Innovator Challenge. Okey, dan terus boleh pergi kepada register now. Okey, apabila klik button register now, dia akan loading sekejap dan akan nampak borang macam ni. Okey, tarikh tutup penyertaan adalah 30 hari bulan 6 2022. Maksudnya lagi kurang daripada sebulan lah. Okey. Jadi pada siapa yang belum daftar, okey, boleh isi ikut selection yang kat sini lah. Okey, macam contoh kalau saya demo sekali lagi. Okey, contohnya kalau student pilih student pelajar, kalau tak pilih cikgu, kalau mentor pilih mentor. Okey. Dan negeri pilihlah, kalau Johor pilih Johor, kalau tak pilih Kelantan. Okey. Kalau ada yang bukan daripada Johor dan Kelantan boleh pilih jugalah. Okey. Dan nama sekolah kalau boleh pilih, cuba search dahulu. Contohlah kalau daripada Kelantan cuba search macam keyword ataupun cari yang dah ada. Okey, ada yang ni. Kalau tak ada boleh add new. Okey, kalau tak ada dalam pilihan. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan sampai sini boleh bagi tahu saya atau boleh interrupt melalui chat lah. Yang kita ada kat Twitter, saya sepanjang masa tengok chat ni. Okey, lepas tu boleh tulis nama penuh dan email. Okey, yang paling penting email ni, okey, pada siapa yang belum register dan pada siapa yang sudah register, pastikan email ni betul sebab pihak kami akan guna email ni untuk buat satu account. Okey, account tu untuk tujuan untuk akses kita punya e-learning. Okey, e-learning. Okey, jadi kalau email ni salah tulis ke apa, okey, saya sebenarnya ada banyak soalan daripada cikgu-cikgu yang dah register. Dia kata dia salah tulis nama ataupun dia salah tulis email. Okey, adalah maklumat yang salah tulis. Okey, kalau ada salah tulis, masukkan balik. Maksudnya register sekali lagi. Dia kena ada apa tu? Matinya kat dia tu. Baru macam episode kita mula tu. Dia situ lah dia kata. Ada dia straight. Okey. Maksudnya kalau ada yang salah, contoh nama penuh salah ataupun email yang salah, minta tolong register sekali lagi. Sebab yang paling kita bila kita tengok balik dalam sistem, kita akan tengok apa tu maklumat yang paling latest sekali. Kita ada setiap kali kita register, kita ada timestamp. Kita ada masa, dia akan tunjuk bila masa kita register. Jadi dia akan tunjuklah mana satu yang paling akhir sekali data ataupun borang yang disubmit kepada sistem. Okey. Maksudnya kalau salah minta isi balik, isi sekali lagi. 2-3 kali pun tak ada masalah. Okey. Contohlah kalau masih isi hari tu, isi untuk 3 sebab sebenarnya nampak macam satu borang kan. Sebenarnya ini satu seorang dan bila tekan another student kita boleh tambah seorang lagi dan tekan another student boleh tambah seorang lagi. Okey. Contohlah masa hari tu register 3 orang, lepas tu tiba seorang je problem. Tak perlu register 3 sekali lagi, just isi yang mana yang ada masalah ataupun ada salah tulis. Isi yang tu saja dan hantar yang tu saja. Dan bila tekan submit hanya yang tu saja. Okey. Dan kalau boleh cikgu dan mentor kalau boleh minta register juga menggunakan borang yang sama. Okay, kalau mentor minta tulis university student, university volunteer. Kalau teacher minta pilih teacher. Okay, kalau student minta tulis student. Sebab ini akan menentukan account yang kita akan dapat nanti. Okay. Okay, itu untuk pendaftaran. Ada soalan ke? Untuk pendaftaran boleh tanya dekat chat. Okay. Sesudah je daftar,
Baik, saya 2 minit. Ada soalan ke untuk berkaitan dengan pendaftaran? Ya. Apa ni tak tahu juga. Baru pesan ya. Tak dulu ayat nama IPA ni. Sebut nama Iba 3 kali. Kalau tak dulu dekat nama IPA Hasmai. 3 kali atau yang Okey, kalau ada soalan boleh bagi tahu dalam chat. lebih mahal. Okey. Okey, sesudah je buat pendaftaran melalui website tu, nanti akan dapat satu email macam ni. Okay, welcome to Chewbacca. We have created LMS account for you. Okay, dia akan bagi email, dia akan bagi email dan dia akan bagi password. Okay, password ni saya dah tukar, so tak yang gunalah. Okay, dan dia akan bagi role. Untuk saya, kalau tengok kat sini dia akan tulis mentor. Okay. Kalau untuk student dia akan tulis student lah kat sini, dan teacher dia akan tulis teacher kat sini. Okey. Dan guna maklumat ni untuk masuk kepada, okey, bila tekan dekat link tu dia akan pergi kepada LMS. Okey, ini adalah website LMS. Untuk daftar kena daftar apa je? Okey. Maksudnya untuk daftar. Okey, sekali lagi, kalau untuk pendaftaran pergi ke website ni. Okay, ataupun dekat Google just tulis YIC. Okay, dan akan terus naik ni lah website ni. Okay, dan daripada website ni terus pergi button register now. Bila tekan button register now akan nampak borang ni. Okay, so isi je borang ni. Kalau tengok kat sini, kalau anda adalah student dan pilih student. Okay, kalau cikgu ambil cikgu, kalau mentor ambil mentor. Lepas tu pilih negeri mana. Lepas tu sekolah mana, boleh pilih dulu kat sini. Kalau tak ada dalam list, baru tekan add new. Kalau ada dalam list, pilih yang ada dalam list. Contohnya saya ambil Pasir Mas contohnya. Dekat Kelantan dan Salad, dia akan letak Pasir Mas kat sini. Sini pastikan tulis nama penuh sebab ni untuk sijil. Dan email ni untuk LMS tadilah yang saya tunjuk. Okay. Gender, race, okay. Nombor phone ni optional. Kalau tengok yang ada star-star tu perlu, yang tak ada star ni tak perlu tulis lah. Tapi kalau cikgu yang daftar sistem ni minta tolong tulis nombor phone sebab senang untuk saya contact cikgu. Okay. Dan ini boleh jawab lah yang dia semua ke sini, dan ini tulis yang nama cikgu pun tak apa, ataupun tulis nama ayah, nama mak pun okey. Okey. Dan tekan submit. Okey, lepas pada hantar borang ni, lepas pada 2-3 hari dia akan bagi tahu. Cuba tengok email, dia akan hantar email macam ni. Okay, dia akan hantar email macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Okay, dia dah create satu account LMS untuk kita, dan dia ada bagi password dengan ada bagi email yang kita guna dalam mendaftar hari tu. Jadi kalau email tu salah atau tak dapat email ni, boleh contact saya ataupun mana-mana yang ada lah. Macam contoh kalau untuk Johor boleh contact Huishuan, ataupun untuk Kelantan boleh contact saya. Okay, bagi tahu yang email salah, ataupun tak perlu contact saya, terus pergi semula kepada borang ni, isi sekali lagi, tulis email yang betul. Dengan yang lain semua sama. Okay. Okay. So bila dah dapat maklumat ni, okay, boleh pergi login guna email ni dan password yang dibagi itulah. Okay. Guna password yang dibagi dulu, dan apabila dah login nanti, contoh kalau saya, saya ada banyak account lah. Okay. Saya pun login. Okay. Guna email yang dan maklumat yang dibagi itulah. So bila dah login, dia akan ada banyak. Okay, mula bila login je dia akan keluar macam ni. Okay. Kalau untuk case saya ada banyak courses yang dia dah bagilah. Macam saya pun handle yang Junior Innovate. Okay. Saya pun ada handle yang Innovate. Okay. Dan ada 2 courses lain yang dia masuk dalam ni lah. Okay.
Kalau untuk student dan untuk cikgu dia akan ada ini. Untuk YIC dia akan ada ini. E300A. Okay, competition. YIC competition. Okay, tekan kat dashboard, dia akan keluar yang ni. Okay, jap. Okay, dia akan keluar ni dan terus pergi kepada YIC. Okay. Okay, bila pergi kat YIC, kita akan nampak semua ni lah. Okay, boleh baca ini website YIC punya link. Lepas tu dia ada video, boleh tengok video ni, boleh tengok timeline YIC macam mana, apa requirement. Okay. Okay, ini untuk YIC kita akan bagi digital badge ataupun macam CJ lah. Okay. Untuk dapat participation kena ada level 1, kena hantar 5 slide proposal submission. Maksudnya kena hantar slide untuk level 1. Untuk level 2 kita akan bagi completion, okay, CJ completion, dan dia kena submit untuk level 2. Okay, dan kena hantar feedback form. Dan kalau menang sama ada gold, silver atau bronze akan dapat ni lah. Okay. Akan dapat CJ bronze atau silver ataupun gold. Okay. Dan okay. Itu requirement untuk YIC. Jadi kalau siapa-siapa yang join untuk dapatkan CJ dan kena buatlah apa yang dia minta kat sini. Okey, kalau ada soalan beritahu saya. Okey, boleh scroll down lagi. Okey. Okey, dekat tepi ni kalau tengok dia ada satu panggil modules. Ini yang paling penting sekali, modules. Yang lain tu kalau boleh ignore je dulu. Okey, pergi terus ke modules. Nak pergi announcement pun boleh. Jom kita tengok announcement ada apa. Dekat announcement ada banyak lah. Dia ada tunjuk macam ini dia akan cerita pasal tag webinar 25 Mei hari tu kita ada tag webinar 3D design dengan AR VR. Okey. Dengan Sir Uwais dengan Sir Nigel. Okey, ini mentor dia. Ini berlangsung pada 25 Mei hari tu. Okey. Tapi kalau nak jadi kalau nak tahu macam ada announcement ke apa ke boleh tengok kat sini. Announcement. Tapi untuk kita sebagai peserta dan cikgu yang paling penting sekali dalam banyak-banyak ni modules. Okey. Okey. Jadi untuk modules bila kita tekan modul dia ada banyak lagi subtopik kat bawah ni. Kalau tengok yang pertama dia ada orientation, about YIC level 1 dan submission level 1 ni untuk hantar, dan ada learning resources, ada learning level 2 dan untuk hantar level 2, dan ini untuk cert, untuk sijil dengan badge. Okey, kat bawah sekali. Okey. Dan kalau perasan kat tepi ni, okey, contohnya saya tutup semua. Kalau kat tepi ni dia ada prerequisite. Prerequisite ni maksudnya biasanya untuk akaun saya dia unlock semualah sebab saya mentor. Okey. Kalau untuk pelajar dengan untuk cikgu saya tak sure. Tapi kalau untuk pelajar, saya rasa cikgu bersama kena buat prerequisite ni. Contohnya, okey, untuk orientation tak ada apa-apa prerequisite, so maksudnya terus pergi kepada welcome YIC dengan introduce yourself. Okay, welcome YIC boleh baca, boleh tengok detail-detail pasal YIC, dan lepas tu dia ada tempat untuk introduce yourself. Maksudnya sini boleh tulis, boleh reply, letak nama, hobi mana. Okay, benda ni perlu sebab apabila semua pelajar dah anda dah buat introduce yourself, maksudnya sini dah siap. Bila sini dah siap, baru dia unlock untuk yang kedua ni. Kalau biasanya dia tulis prerequisite ni, maksudnya ini syarat. Atas ni kena siap dulu, baru dia boleh buka yang bawah ni. Okay. Mungkin saya patut buka view student. Okay. Kalau siapa yang dah ada account, boleh join, boleh login hari ni, boleh login bersama saya untuk tengok account anda. Okay. Kalau tak ada account, boleh tengok saya punya screen. Okay, contoh ini saya dah enable student view. Okay, maksudnya pada yang pelajar dan cikgu atau silap saya akan dapat view yang macam ni. Maksudnya kalau dah siap dia akan tick. Kalau tak siap dia tak dia tak akan tick. Kalau tengok yang student ni dia dah siap sampai nombor ni. Ini dia belum siap. Sebab tu dia tak tick. Okay, dan ini dia tak boleh buka langsung sebab kalau tekan pun dia akan tunjuk macam ni. Ini view je kan. Sekejap. Saya tengok balik.
macam view ni tak ada isu kot. Macam ni contohnya. Okay. Oh sorry, betul lah. Macam untuk account yang anda tengah tengok sekarang ni. Okay, untuk unlock yang bawah ni, dia kena siapkan orientation. Orientation dah tick 2 kali kat sini. Sebab tu dia dah unlock yang ni. Okay. Ini pun syarat dia kena siapkan orientation. Okay, baru dia dah unlock yang ni. Sebab tu kita boleh buka tadi. Dan kalau perasan yang ni, dia masih lagi lock. Ini keadaan dia kalau dia lock. Maksudnya tak boleh tekan langsung. Okay. Syarat dia, learning level 1 kena siap dulu. Okay. Dan learning level 1 kat atas ni. Pastikan semua ni tick. Yang boleh tick, yang kena tick, dia akan tick. Okay. Cara nak tick tu buka je lah. Macam contoh yang ni, tadi saya baru buka. Contoh saya buka yang ni, dia akan tunjuk tick lah. Okay. Okay, bila dah buka, boleh baca. Ini sebenarnya berkaitan dengan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita kena selesaikan lah untuk pertandingan. Okay. Kalau kita tengok dalam learning level 1, mula sekali welcome YC dia ada cakap macam welcome message. Lepas tu first kali dia akan cerita topik pertama design thinking. Okay. Bila kita pergi kat design thinking, okay, kat sini dia akan ajar kita macam mana nak buat design thinking ataupun macam mana nak cari problem. Okay, macam mana nak memastikan, macam mana nak tahu root cause, okay, to a problem. Macam mana identify target user, macam mana nak buat problem statement yang bagus. Okay, semua ada ajar kat sini, cumanya dia ajar dalam bentuk video. Sebenarnya ini dia ajar pada tarikh 11 Mei hari tu. Okay, pukul 3 dengan pukul 8. Siapa yang tak join ni boleh tengok balik recording kat sini. Dia ada letak recording link kat sini. Okay, ada soalan boleh bagi tahu saya. Okay, ini design thinking. So kalau boleh, semua pelajar yang join ataupun untuk peserta yang join, kalau boleh tengok semua ni. Sebab ini akan membantu untuk anda buat projek anda lah. Okay. Kita ada design thinking, lepas tu kita ada inspire session, kita ada design thinking untuk solution pula. Okay. Dan kita ada inspire lagi, lepas tu kita ada ajar 3D design. Okay, untuk 3D design, kita tengok balik ya. Sekejap. Okay, untuk 3D design, ini pun sudah 25 Mei hari tu. Dan recording dia ada kat sini. Okay, ini 3D design. Selepas ni adalah app development. Okay, jom kita buka app development. Okay, app development akan dia ajar oleh Secong dengan Sir Elton. Okay, pada 8 Jun. Hari ni baru 2 Jun. Okay, nanti 8 Jun. So boleh pilihlah nak masuk yang pukul 3 atau pukul 8 malam, 8 Jun. Okay, untuk ini tak ada lagi recording sebab yelah belum start lagi kan. So kat sini kalau tengok dia ada cakap training slide dia akan bagi bila dekat dengan workshop. Workshop tu nanti 8 Jun. Okay, maksudnya kita boleh tengok bila tarikh workshop tu dekat melalui LMS ni. Sepatutnya semua orang ada akaun ni. Siapa yang register dapat akaun ni. Okay, kalau boleh pada cikgu-cikgu yang ada pelajar yang rasa-rasa akan join ataupun dia berminat tapi tak cukup kumpulan lagi, okay, daftar je. Daftar je dulu. Kalau ada seorang pun daftar seorang dulu, kalau ada orang daftar dua orang. Actually kalau dua orang dah boleh cukup satu kumpulan. Okey, minimum untuk satu kumpulan 2 orang. Okey, kalau boleh daftar je dulu untuk dapat LMS ni lah. Okey. Jadi kepada siapa yang dah mendaftar, okey, sepatutnya dah boleh login account LMS ni. Sekali lagi, okey, saya bagi link kat dalam ni. Kalau siapa-siapa nak login sekarang ke, okey, boleh pergi ke link ni dan terus login ikut yang email tadi lah. Kalau tak dapat email, boleh bagi tahu saya ataupun Mr. Hui Xuan untuk Johor. Okey, ataupun dekat WhatsApp group lah. Okey, kalau tak dapat email. Okey, sebab melalui email baru kita boleh login untuk website ni lah. Okey. Tadi untuk level 1. Okey, kalau kita tengok level 1 baru sampai app development ni akan berlangsung 8 Jun nanti. Lepas tu baru kita akan kena prepare level 1 untuk submit level 1. Maksudnya ini last lah. App development. Lepas tu kita kena bersiap sedia lah untuk hantar level 1. Okay. Sekarang saya kena keluar daripada sini untuk saya tunjuk apa yang berkaitan dengan level. Okay.
Lepas pada kita selesai je buat level 1, seterusnya kita nak kena hantar. Okey. Ingat, untuk dapat CJ penyertaan, anda kena hantar slide proposal berkaitan dengan masalah yang hendak kita selesaikan lah. Okey. Tapi sebelum hantar slide, anda kena create kumpulan. Okey. Untuk create kumpulan, boleh pergi kat link ni. Ataupun kalau tak silap saya, ada cikgu yang inform saya hari ni dia dapat email untuk create kumpulan. Okay. Okay. Kalau mentor dia akan tunjuk macam ni lah. Okay. Saya akan pergi kepada sini. Okay. Ini cara-cara untuk buat kumpulan. Okay. Mula pastikan boleh login LMS yang saya tunjuk tadi. Yang kedua, terus ke My Team. Okay. My Team Profile. Jadi tunjuk My Team Profile. Lepas tu dia akan tunjuklah macam ni. Okay. Dia akan tunjuk gambar macam ni. Saya zoom lagi sekejap. Paling besar dah. Okay, dia akan tunjuk gambar macam ni. Maksudnya dia akan tunjuk YC, lepas tu dia ada tulis kelas YC, negeri mana, dan kita dah masuk team mana-mana ke tak. Ini kita ni maksudnya peserta, okay? Peserta. So maksudnya terus pergi kepada account, ada My Team Profile. Okay, account, My Team Profile. Okay, dia akan loading macam ni. Okay, kalau view saya akan nampak macam ni lah sebab saya mentor. Okay, saya boleh edit semua. Ada kumpulan-kumpulan yang nak minta tolong boleh bagi tahu saya lah. Okay, contohnya kalau saya tengok sini, Kelantan, okay, ada satu team nama ni. Klik kat sini. Okay, Johor ada satu team. Kat sini, dalam ni ada berapa orang? Yang ada 3 orang. Okay, saya ambil satu team code. Okay, tak apalah, saya ambil team Sarawak contohnya. Okay, ni ada seorang kan. Okay, jadi kalau kita tengok dalam step-step dia tadi, okay, bila dapat macam ni, okay, bila dapat dia kita tak join mana-mana dari kumpulan, tekan create new team. Okay, seorang je ni, seorang yang akan buat yang ni. Okay, contohlah kalau boleh ketua kumpulan lah buat ini. Okay, ketua kumpulan tekan create new team. Lepas tu masukkan nama kumpulan. Okay, pilih nama cikgu. Mentor ni kalau boleh tak isi sekarang pun tak apa. Okay, biarkan kosong. Okay, cikgu kalau boleh letak nama cikgu terus. Saya tak boleh tengok. Sekejap. Okay, contohnya macam ni . Macam ni dia letak nama Zilas. Okay, macam ni dia letak nama cikgu. Kalau boleh pilih nama cikgu. Kalau nama cikgu, contohlah. Sebab untuk nama cikgu keluar dekat drop down ni. Okay, cikgu tu kena register dengan dengan ni lah. Dengan guna link yang kat sini. Okay, dan dia akan ambil masa dalam 1 hari atau 2 hari untuk nama cikgu keluar dekat drop down tu. Kalau nama cikgu tu masih lagi tak keluar, biarkan kosong dulu. Okay, macam ni SMK Tendung. Okay, 3 orang dalam tim dia. Okay. Kalau tak keluar dan tak apalah, tinggalkan kosong dulu dan terus hantar je. Letak macam okay, terus update ataupun hantar. Tengok balik ke sini. Okay, isi nama kumpulan dan okay, lepas tu pilih nama cikgu dan tekan create. Okay, bila sudah tekan create nanti dia akan bagi ni passcode. Dia akan bagi password untuk join. Okay, jadi untuk rakan-rakan yang dalam kumpulan yang sama untuk join, tadi kan kita tekan create kan. Okay, sekarang dia ada satu lagi button kat sebelah tu, join team. Tekan join team. Atau masukkan password yang ada tu lah. Okay. Sekejap saya tengok. Okay. Dia akan join team. Kena pilih nama kumpulan. Pastikan nama kumpulan tadi betul. Kalau macam ni, test with me. Dan kat sini pun kena pakai nama test with me tadi lah. Dan masukkan passcode dia, tekan join. Nanti dia akan tunjuk nama dia lah. Student 7, student 8. Semua dalam satu kumpulan. Lepas ini berjaya, barulah
boleh hantar untuk, kalau tengok kat sini, jap, saya hilang lah. Jap, saya hilang. Oops. Okay, balik semula pada LMS. Pergi kat modules. Okay, lepas pada ni, barulah boleh hantar slide. Okay, barulah boleh hantar slide. Okay. Kalau tak ada masalah dekat team, kalau ada masalah dengan team, boleh bagi tahu saya dekat chat ataupun kat mana-mana. Okay. Ataupun dekat WhatsApp atau boleh contact terus. Okay. Dan seterusnya adalah ini untuk hantar slide. Okay. Bila kita tekan je ini, okay, pastikan untuk mula-mula ini unlock tau. Maksudnya tak boleh tekan. Jadi kena siapkan yang level 1 training dulu, yang mana yang kat atas ni lah. Kena siapkan semua dulu baru dia boleh buka yang ni. Okay. Kalau kita tengok kat sini, bila kita buka kita akan nampak ni lah. Okay. Kita kena hantar 5 slide proposal, okay, berkenaan dengan projek. Okay. Dan dalam level 2 nanti kita akan start buat prototype dan buat 3 minit video untuk summary projek. Lepas tu proposal ni akan tolong untuk buat level 2 lah. Okay. Dan cara untuk buat, team member saya boleh paste link untuk slide. Okay, ini format untuk Lisa tak ada. Tak apa, saya copy lah. Okay, ada. Okay, tu Mentor Lisa dah bagi link untuk tengok slide ni. Okay, nanti kita akan letak dekat WhatsApp group juga untuk Johor dengan untuk Kelantan. Okay, kalau boleh cikgu yang masih lagi tak join WhatsApp group untuk Johor ataupun untuk Kelantan ataupun untuk negeri masing-masing, bagi tahu supaya kita boleh invite masuk dalam group, sebab banyak info yang kita letak dalam group tu. Okey, ini adalah untuk pitching slide. So maksudnya nanti apabila nak hantar untuk dapatkan CJ penyertaan, kena hantar slide ni. Dalam ni dia ada ajalah. Kalau slide tu kena bahasa Inggeris. Okey. Okey. Yang nombor 1 ni boleh ignore. Okey, yang nombor 1 ni boleh ignore sebab dia just bagi tahu notes je. Okey. Dan dia bagi tahu notes, dia kata ni. Okey. Tujuan slide ni dia nak bagi benda ni simple. Okey, tengok short and simple. Should be last few minutes, maksudnya bila buat presentation pun sekejap je. Okey. Dia juga akan membantu untuk fokus beberapa key factor ataupun beberapa point yang penting, okey, supaya untuk projek kita, supaya kita tak cerita banyak sangat atau kita tak cerita sikit sangat. Ya, okey, dia cerita yang cukup-cukup je. Okey, mula-mula okey, page pertama kena ada ni. Yang merah ni buanglah. Okey, yang penting kat page mula ni ada nama projek dengan mungkin ada tagline sikit ke berkenaan dengan projek tu. Okey, lepas tu yang slide kedua kena ada problem statement. Okey, ingat balik untuk YIC dia punya challenge dia. Okey, kita pergi balik ke challenge dia. Okey, kita nak fokus untuk menolong seorang dalam komuniti kita. Maksudnya kita kena tolong seorang. So bila kita cakap kita tolong seorang ni, kita kena pergi cari orang tu. Contohlah kalau kita nak tolong cikgu dan kita kena tanya cikgu kita dan apa masalah yang dia hadapi, apa semua tu lah. Okay. Dan lepas pada kita tanya, kita interview dia, daripada interview tu barulah kita boleh bagi tahu apakah masalah sebenarnya. Okay. Kalau boleh kat sini dia cakap describe one user, prefer real person, give face to okay. Mungkin kalau boleh baca sini tulis letak muka orang tu mungkin, okay, letak nama, umur dia, kerja dia apa, supaya audience boleh tahu siapa yang kita cuba tolong. Okay. Lepas tu kena bagi tahu apa masalah yang dihadapi. Okay, sebelum benda ni satu slide je. Jangan lebih daripada satu slide. Okay. Sama je yang seterusnya. Ini berkaitan dengan apa solution sekarang. Maksudnya apa penyelesaian sekarang. Okay, kalau nak buat pakai PowerPoint pun boleh.
Nak buat dekat Google Drive pun boleh. Sebab jap kita tengok balik Untuk submission, submit form, jap. Okey, kalau tengok sini dia ada tulis project link lah. Okey. So kalau tak silap saya kena upload dekat Google Drive mungkin dan letak link kat sini untuk upload. Okey. So kalau nak senang buat je pakai Google Slide. Okey, sebab Google Slide kita boleh tekan share ni. Lepas tu terus letak link share kat sini dengan tajuk projek. Lepas tu hantar. Okey. Lepas tu untuk video pula nanti kita kena upload dekat YouTube. Okey, letak dekat YouTube dengan ambil link YouTube tu letak dalam LMS ni juga dan hantar. Okey, semua nak submit slide tu nanti semua pakai LMS ni ataupun semua pakai website ni. Okey, sebab tu kita ada briefing malam ni untuk cerita pasal website ni lah. Okey. Untuk slide yang kedua ni, sekali lagi, tadi apa masalah yang orang tu hadapi. Yang kedua ni adalah apa cara yang dia guna sekarang dan apa masalah dengan cara tu. Okey. Contohnya ada seorang, mungkin ada seorang tu lah dia macam mana cakap lah. Dia ada satu masalah ni mungkin Pak Gad ke contohnya kan. Okey, mungkin ada Pak Gad ke ataupun guard dekat sekolah. Okey, guard dekat sekolah tu masalahnya setiap malam dia kena lalu dekat satu tempat tu dan tempat tu gelap contohnya. Untuk sekarang ni dia kata sekarang ni cara yang dia selesaikan masalah sekarang ni dia kata dia pakai torchlight. Maksudnya dia bawa torchlight dia tapi torchlight tu berat sangat. Kadang-kadang lupa nak tukar bateri apa semua. Nampak kita dah nampak apa cara yang digunakan sekarang dan apa masalahnya dengan cara tu. Okey. Macam tadi saya cakap tadi, guard tadi, okey, pegawai keselamatan tadi, dia kena round malam-malam dekat sekolah. Tapi dekat sekolah tu, tapi malam kan gelap. Jadi apa cara yang digunakan adalah dia guna torchlight ataupun lampu dekat tangan dan dia tunjuklah suluh-suluh lah untuk sambil-sambil dia jalan. Okey, tapi apa masalah dengan lampu tu? Masalah dengan lampu tu mungkin lampu tu besar sangat dan bateri kena charge ke ataupun setiap malam pun kena tukar bateri ke, bateri tu makan mahal ke, nak kena beli. Jadi ada masalah lah dengan cara sekarang. Jadi, okey, itu satu slide. Okey, itu satu slide. Slide ketiga, apa cara, macam mana kita nak improve ataupun nak membaiki benda tu supaya dia jadi lagi baik untuk panggil apa? Untuk tambah baik lah. Untuk menyelesaikan masalah pakcik tadi, mungkin ada cara dia, mungkin kita pakai Arduino ke, mungkin kita pakai, tak tahulah, mungkin kita letak satu tiang kat situ, kita letak lampu tu pula guna kuasa solar pun boleh. Jadi kawasan yang pakcik tu lalu malam-malam pun jadi cerah. So bateri pun tak payah tukar. Okay, itu salah satu contoh lah. Okay, dan kita cerita sebab apa cara yang kita nak sebab apa cara kita ni lagi baik daripada cara sebelumnya. Okay, apa yang special sangat cara kita dan kita kena bagi tahu dalam slide ini. Okay, pun satu slide. Dan selepas tu kita mungkin kena tunjuk video ataupun demo sikit. Tapi okay, kalau boleh prototype, mungkinlah kalau ada prototype tunjuk prototype, kalau tak ada prototype mungkin boleh tunjuk lukisan, letak kat sini. Okey, tunjuk lukisan ataupun tunjuk macam lakonan semula ke, okey, macam mana bentuk benda tu dan boleh letak dalam slide ni. Dan ini kita kena describe berkaitan dengan design impact. Okey, disebabkan benda ni tujuannya kita nak target kita punya masyarakat sekeliling. Okey. Untuk case study kita cuba untuk menolong pegawai keselamatan dekat sekolah kita. So macam mana benda ni akan menyebabkan dia menolong
semua masyarakat pegawai keselamatan dekat sekolah-sekolah lain juga. Adakah benda ni ada impact? Maksudnya benda ni bukan sekolah kita je atau bukan sekolah kita je ada masalah ni, dekat sekolah lain pun adakah pegawai keselamatan dia pun ada masalah yang sama? Okey, kalau dia orang pun ada masalah yang sama, jadi impact tu memang besar lah. Okey. Impact dia besar sebab masalah yang sama dihadapi oleh ramai orang sebenarnya, bukan hanya di sekolah kita. Jadi apabila kita menyampaikan atau membuat kaedah kita untuk menyelesaikan masalah tu, jadi cara kita tu boleh digunakan di sekolah-sekolah lain juga. Okey, yang menghadapi masalah yang sama. Jadi lagi banyak sekolah yang ada masalah yang sama, lagi baguslah. Okey, jadi lagi besar impact tu. Boleh cerita kat sini. Dan last sekali, okey. So ini macam mana kita dapat idea untuk menyelesaikan masalah tu, dan boleh ceritalah kat sini, detail dia. Okey, apa yang kita belajar melalui projek ni, boleh tulis kat sini. Okey, kalau ada soalan boleh bagi tahu. Ini semua ni boleh bincang dengan cikgu dulu macam mana, ataupun cari projek. Cikgu pun sekarang pun boleh cuba hantar semua kumpulan yang cikgu ada untuk cari masalah. Bukan cari masalah yang cari masalah tau. Okey. Cari masalah daripada orang lain, bukan kita pergi buat masalah. Okey. Tapi inilah template dia untuk hantar 5 slide tu. Cuba buat yang terbaik lah. Okay. Ini kalau bagi saya slide ni adalah salah satu contoh slide yang kita boleh guna untuk hantar, dan kalau boleh semua yang kita panggil sebagai key factor ataupun perkara-perkara yang penting seperti problem statement, yang ni apa masalah, apa cara penyelesaian sekarang, apa cadangan kita dan sebab apa dia lagi baik, dan user feedback, ini pun sebenarnya boleh kita dapat dah sebenarnya. Kita bagi tahu pakcik tu, mungkin kita kata, pakcik kalau saya buat macam ni, adakah dia akan selesaikan masalah pakcik? Tengok pakcik tu kata apa. Kalau dia kata betul-betul, itu memang terbaik, jadi boleh masukkan kat sini. Okay. Dan yang lain ni pun cuba isi kalau boleh. Okay. Okay, kalau ada soalan boleh bagi tahu saya. Dan selepas siap je slide ni, baru boleh isi ni. Okay, baru boleh isi ni. Isi borang yang ada dalam submit your 5 slide proposal dan hantar. Okay. Okay, kalau tengok tadi dekat level 1 submission, tadi yang kedua dan yang ketiga, last kali kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok registration, kit delivery dengan submission dengan result, semua boleh tengok kat sini. Tapi ni saya tunjuk sebab ni akaun saya, akaun mentor, so memang boleh tengok ini. Okay, tak apalah, ini nanti kita tengok. Sebab nanti semua orang boleh tengok ni sebenarnya. Okay, sebab ini memang publish daripada sekolah-sekolah mana. Sekejap saya tengok. Kat ujung ni team profile, level 1 submission contohnya, boleh tekan kat bawah ni dia akan tunjuk, tapi sekarang ni masih lagi tak ada lah level 1 submission sebab sebenarnya untuk level 1 submission hanya dia akan unlock selepas level 1 level 1 dah siap. Tapi level 1 kita sebenarnya kalau boleh buka semua ni dah boleh buka sebenarnya. Sekejap saya tengok ini sekejap. So sebenarnya dia ada assignment juga yang kena buat. Macam ni, target user, problem statement dengan draw your solution ni. Sekejap saya tengok. Kalau tengok student punya account. Okay, dia submit assignment.
Okay, ada soalan tanya submit 5 slide, sampel ada 8 slide. Okay, ini saya kena confirm balik dengan saya punya, okay, saya kena confirm balik dengan saya punya office. Tapi kalau tak silap saya memang 5 tu sebenarnya tak termasuk yang 2 kat atas ni. Okay, sebenarnya ada 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapi tak apa. Saya akan cuba tanya saya punya SQ balik. Okay. Sebab kalau tak silap saya, nombor 6, 7, 8 ni kemungkinan tak perlu buat. So, jap saya kena tanya dulu. Saya tak sure. Hushan. Yes. You ada answer? Demo feedback. I think this one tak perlu. Kerana kena buat prototype, so you can actually. Betul lah, betul. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay. Ini mungkin tak perlu, okay, sebab kalau tak silap saya, dia kata kita kena buat prototype selepas level 1 dan kita tak buat lagi semasa level 1. Level 1 kita hanya kena hantar slide saja. Jadi lepas pada level 1 untuk masuk level 2 baru kita akan start buat prototype. Jadi sepatutnya kita tak akan ada demo ni. Kita tak akan ada demo dan user feedback lah. Tapi kalau boleh masukkan je lah. Okay. Sebab slide template ni memang datang daripada okay. Bila kita tekan link ni, dia akan bagi format. Okay, you can use this to prepare your proposal. Okay. Dia ada conclude an important element to your problems lah. Maksudnya kini sebagai kita punya guide lah untuk buat kita punya slide. Okay. Sebab kalau tak silap dia tulis 5 slide proposal. Okay, maksudnya mungkin hanya pakai 5 slide lah. Okay. Untuk soalan cikgu ni nanti saya confirmkan balik. Okay. Nanti kita update balik dalam WhatsApp. Okay, terima kasih pada cikgu Halimah yang bertanya. Okay. Okay, itu untuk submit level 1. Okay, jap. If student view. Okay. Dan kat bawah ni dia ada learning resources. Okay, ini pun penting juga dan siapa yang dapat je account ni sebenarnya dah terus dapat ni sebab kalau tengok dia memang tak kunci, dia tak lock section ni. Dalam learning resources ni ada macam buku lah ataupun kickstart. Okay, siapa nak belajar Arduino guna Scratch ada kat sini. Siapa nak belajar buat App Inventor ada kat sini. Siapa nak buat Arduino pakai IDE ada kat sini. Maksudnya ada buku-buku kat sini. Kita bagi secara percuma. Okay. So daripada buku ni boleh belajarlah macam mana nak buat Arduino, nak buat Arduino guna IDE. Okay, dia ada buku. Berapa page? Ada 32 page. Okay. Tapi ni kita bagi secara percuma, bukan untuk resale lah. Okay, ni untuk ni pakai Arduino dan dia akan ajarlah macam mana nak guna Arduino semua. Ini ada dalam LMS. Sama macam ni, ini untuk App Inventor. Dan dia akan ajar macam mana nak menggunakan App Inventor pun ada dalam LMS. Untuk buku App Inventor ada 20 page dan untuk guna Arduino pakai Scratch ada 40 page. Okay. So, jadi kalau cikgu-cikgu yang memang nak hantar pelajar, okay, ataupun baru ada seorang je, daftar je dulu seorang nama supaya dia dapat akses pada ataupun dia dapat buku-buku ni lah untuk belajar macam mana nak buat guna Arduino dan App Inventor dan Arduino pakai Scratch. Okay, ini bagi saya percuma pada siapa yang join YIC. Okay, lepas tu kita ada learning level 2. Ini akan berlangsung selepas pada 30 Jun. Okay, sebab pada semua orang dah submit untuk level 1 dan ini akan start lah. Okay,
sebab kita ada banyak lagi program. Salah satunya kita ada building project with Arduino. Jap, tengok jap. Okay, kita ada introduction to Arduino, kita ada building project with Arduino. Okay. Tapi ni untuk masa level 2 nanti. Dia akan ready dalam Julai. Maksudnya selepas pada 30 Jun dia akan start buat banyak lagi courses. Okay, pengumuman daripada Pauline, Miss Pauline. Sebenarnya kita setiap Jumaat, kalau tak silap kita ada bagi announcement dalam grup WhatsApp dengan grup WhatsApp Johor dengan Kelantan. Setiap hari Jumaat, okay, 4 hingga 6 petang. Okay. Kalau nak belajar mobile apps, boleh join Zoom yang kita ada bagi dalam WhatsApp group. Okay. Bermula daripada esok lah kot. Pauline, we start tomorrow, right? Yeah. Okay. Esok kita dah start first class. Okay. Siapa yang join, kita akan terus buka buku ni dan kita terus cuba sama-sama buatlah App Inventor dengan saya. Okay. Ini terbuka kepada cikgu, pelajar dan mentor. Okay. Siapa-siapa yang nak join, boleh join. 4 hingga 6 setiap Jumaat. Okay. 4 hingga 6 setiap Jumaat. Cara yang kita akan buat adalah kalau yang join pada hari itu semua tak tahu pasal App Inventor dan saya akan ajar daripada awal sampai mana 2 jam lah. Okay. Dan siapa-siapa yang dah tahu pasal App Inventor dan ada soalan nak bertanya pun boleh buat demikian, join session tu dan terus tanya saya lah. Dan saya terus demo macam mana nak buat berkaitan dengan soalan tu. Okay. Kalau just macam tak nak belajar tapi just nak tanya soalan, join sekejap dan boleh leave, tak ada masalah. Okay. Okay, itu Jumaat 4 hingga 6 petang. Okay. Session tu cuma okay, terbuka pada semua tapi jangan ramai, boleh lah masuk ramai-ramai, tengok macam mana nanti. Okay, ini level 2 dan ada banyak lagi benda kat sini. Kalau tengok dia ada projek tag webinar ni dia ada bagi talk berkenaan dengan macam mana nak buat prototyping, advanced prototyping, Internet of Things, electronics. Nanti boleh tengoklah. Kalau yang terlepas dia akan bagi link sama macam yang sebelum ni. Dia akan bagi link contoh yang sebelum ni 3D design AR dan VR, dia ada bagi link dekat Facebook ke bawah ni. Okay, kalau kita buka sekejap. Okay. Kalau buka dan dia naik video lah. Okay. Dan boleh tengok dari situ. Semuanya sejam setengah program. Okay. Boleh tengok sini. Oops. Okay. Kalau itu untuk VR. Okay. Dan ada sesi-sesi sebelum ni. Kalau terlepas pun dia ada bagi link kat bawah ni. Boleh tekan dan boleh join lah. Boleh tengok lah apa yang berlangsung pada hari itu dan macam mana nak buat 3D design dan sebagainya. Kita ada banyak ke sini. Kita ada design thinking, inspire session, thinking dan inspire session 2, 3D design. App development sebenarnya workshop dia 8 hari bulan 6. 8 bulan 6 hari Rabu nanti. Okay, hari Rabu nanti. Tapi kalau siapa nak belajar hari Jumaat pun boleh. Okay, ini workshop 3 hingga 5 ataupun 8 hingga 10. Okay, ada soalan ke tak? Berkaitan dengan LMS. Sekali lagi, saya go through pasal LMS. First kali bila login je LMS ni, dia akan pergi ke dashboard. Okay, dekat dashboard ni, dia ada tunjuk ni. Kalau saya ada banyaklah courses sebenarnya. Untuk peserta, kita akan assign youth challenge. Sorry, youth challenge. Young Innovator. Sorry. Young Innovator challenge. Dan okay, bila tekan yang ni, dia terus pergi kepada sini home.
Dan untuk dapat nampak banyak-banyak yang tadi, terus pergi ke modules. Tekan modul dan akan nampak semua ni lah. Okay. Dan kalau boleh, sekarang dah boleh start buat semua ni supaya dia boleh unlock yang ni. Bila dah unlock yang ni, boleh teruskan create team dengan kalau dah ada 5 slide proposal, boleh submit terus, tak ada masalah. Okay. Ini learning resources free. Kalau nak try, cikgu-cikgu nak cuba buat dengan pelajar dekat sekolah pun boleh guna modul yang ada kat sini. Tapi ini basic lah. Paling kurang kita kata boleh kickstart. Kickstart maksudnya tolong kita macam mana nak start guna Arduino ataupun start guna App Inventor. Okay. Yang lebih-lebih tu saya suggest boleh pergi ke YouTube lah. Mungkin YouTube ada kelas-kelas berkaitan dengan App Inventor dengan Arduino. Pun ada. Okay, seterusnya saya nak cerita pasal, okay, kalau tak ada berkaitan soalan pasal LMS lagi, saya nak cerita pasal TTT. Okay, okay, okay. Ada soalan tanya, kalau dah submit, boleh resubmit ke tak? Okay. Kalau kita tengok balik kepada link kat bawah ni, okay, tengok balik. Lebih makan masa sikit nak load. Okay, submit team projects nombor 1. Okay, kalau tengok dia ada cakap project title dengan project link. Okay, sebab tu tadi awal-awal tadi saya cakap kalau boleh cuba buat slide pakai Google Slide. Sebab apabila kita pakai Google Slide, kita boleh tekan share. Kita boleh share slide kita tu dan masukkan link ke sini. Kan ke sini. Okay. Jadi link yang sama akan digunakan kalau kita, contohlah macam kita dah submit sekali, link tu akan masuk dalam sistem kita. Kalau tak silap saya tak sure yang kita boleh submit ke tak, tapi itu saya boleh tanya HQ. Okay. Tapi yang saya nak ceritanya adalah kalau kita dah contohlah kita buat daripada Google Drive, daripada Google Slide, kita dah bagi link. Contohlah kalau kita nak baiki link tu, nak baiki slide kita just baiki je lah slide tu sebab link yang sama akan digunakan, link tu tak akan berubah yang kita share. Okay. Link yang sama kalau terselari tak akan berubah dan kita still lagi boleh buat modification dekat itu slide lah sebelum tarikh akhir tu. Okay. Tapi saya akan tanya balik untuk dapatkan kepastian. Okay, sama ada kita boleh resubmit ke tak. Okay. Sebab sekarang saya tak boleh nak test out. Ada soalan lagi ke? Harap tu menjawab soalan lah. Okay, sama-sama. Okay, kepada cikgu, okay, kalau boleh sekali lagi saya cakap, untuk pendaftaran kalau boleh daftar je sekarang. Okay, kalau ada seorang student, ada seorang je pelajar, daftar je seorang pelajar. Cikgu kalau boleh, kalau ada 3 orang cikgu, daftar semua 3 orang cikgu. Okay, dan sebab cikgu ni dan mentor kalau boleh daftar sekarang lah sebab kita nak arrange untuk TTT. Okay, dan program kita dalam bulan untuk YIC kita akan ada satu program nama Train the Trainers. Okay, Train the Trainer. Okay, Train the Trainers ni kita akan melatih cikgu dan mentor. Okay, melatih cikgu dan mentor untuk buat dia kira macam kursus untuk jadi mentor lah basically. Macam lebih kurang tu lah. Okay, dalam tu kita akan ajar banyak juga courses. Courses dia Islam 3 hari. Sekejap saya cek balik. Kalau tak silap minggu ni kita ada post. Oh ya betul ada.
Okey. Okey. Kalau siapa-siapa yang dalam grup Kelantan ataupun Johor, kita ada post message macam ni. Okey. Yang pertama kita akan buat TTT pada 7/7, 14/7 dan 21/7. Dan ini benda ni adalah untuk cikgu dan untuk mentor. Okey. Kalau tengok kat sini, untuk hari pertama hanyalah untuk cikgu dan mentor. Hari kedua, introduction to Arduino, cikgu boleh join, mentor boleh join dan pelajar pun boleh join. Okey, ni optional. Okey. Link nanti kita akan share bila-bila, tapi dekat-dekat dengan tarikh tu kita akan share. Dan hari ketiga ada project building dengan Arduino. Ini pun sama, cikgu boleh join, mentor boleh join dan pelajar pun boleh join. Okey. Semuanya malam 8 hingga 10 malam, 8 hingga 10 malam, 8 hingga 10 malam. Oh, jadi oh ada. Okey, okey, tadi saya punya mentor ada bagi tahu saya yang link dia dah share dalam WhatsApp group juga. Sekejap saya ada jumpa. Okey, sekejap ini untuk Khamis. Sorry. Oh, sorry. Okey. Okey, untuk YIC okey, untuk YIC kita tak share lagi link dalam group, tapi kita ada share tarikh untuk TTT. Kalau boleh cikgu-cikgu dengan mentors cubalah freekan masa 8 hingga 10 malam untuk 7/7, 14/7 dan 21/7. Okey. Dekat-dekat tarikh ni kita akan share link. Okey. Untuk hari kedua dan hari ketiga, Arduino Kids required. Maksudnya kalau ada Arduino Kids lagi bagus. Kalau tak ada, kita akan cuba pakai simulation. Okay. Okay. Ini okay, untuk TTT ni untuk projek Arduino, jika pilih App Inventor perlu join ke TTT? Okay, mentor-mentor siapa ada jawapan? Which one? Pauline? Okay, sekarang ni untuk projects tu tajuk dia semua Arduino lah sekarang. Hello. Yeah. Ya. Apa question lah? Soalan dia, kalau team tu nak buat app inventor, perlu join ke TTT? Inventor ah. Kalau nak buat app inventor, kita nak tanya lah, ya. Kerana kita pun nak buat itu app inventor untuk TTT pun. Ya, so kena tanya first lah, ya. Ya, sorry ya, who share the screen ah. Someone share screen just now. Okay, macam ni. Okay, saya faham apa yang Mr. Huishuan tadi nak bagi tahu. Okay, kalau tengok balik saya punya screen. Sorry saya nak confirm balik betul ke screen ni. Okay. Pada cikgu, kalau tengok tajuk kita akan bagi introduction to Arduino dan project building with Arduino. Okay. Kalau kumpulan tu memang tak pakai Arduino 100%, kita sebab kalau kita tengok balik dekat website memang kita boleh pakai sorry. Okay, kita boleh hantar mana tadi? Okay, kita boleh guna Arduino ataupun Raspberry Pi ataupun buat mobile app saja ataupun kedua-duanya. Okay, kalau ada kumpulan nak buat mobile app saja, okay, ada cikgu ada pilihan lah sebenarnya. Okay, kalau tengok sini, kalau boleh hari pertama datanglah. Okay, ini untuk mentoring session. Okay, hari pertama. Hari kedua memang kita fokus pada Arduino sebab Arduino complicated sikit. Okay, dan
project building with Arduino untuk hari ketiga. Okey, ingat tadi saya ada bagi announcement yang kita setiap hari Jumaat kita ada session untuk App Inventor. Okey. So maksudnya hari Jumaat 4 petang kalau ada isu dengan App Inventor boleh datang untuk join session dan bertanya pasal App Inventor lah. Okey, kalau ada soalan berkaitan dengan Arduino, boleh tanya pada hari Jumaat tu, tapi bergantung kepada, sebab priority untuk hari Jumaat adalah kita akan letak priority kepada App Inventor. Tapi kalau orang yang masuk untuk buat App Inventor tu tak ramai dan tak ada banyak soalan sangat, bolehlah kita melancong sedikit pada Arduino kalau nak tanya soalan berkaitan dengan Arduino. Okey. Itu untuk hari Jumaat lah, 4 hingga 6 petang setiap minggu. Okey, itu pun sama, mentor boleh join, teacher dan cikgu boleh join dan student boleh join. Tapi untuk TTT inilah topik dia. Okey, kalau boleh yang siapa yang nak buat untuk TTT saja, untuk App Inventor saja, hari first join lah. Okey, mentoring session. Lagi 2 ni saya kena check balik, confirmkan balik. Okay, sekali lagi, ni nak kena confirm balik, tapi bagi saya kalau join pun okey je sebab extra knowledge. Okay, cuma saya tak sure dia ada efek ke tak dengan kat belakang-belakang, mungkin ada efek dengan sebab kita akan ambil attendance untuk 3 hari ni. Sepatutnya tak ada efek lah. Okay. 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 Ada soalan untuk TTT lagi? Okey, kalau tak ada, saya nak tunjuk yang satu lagi. Okey, ini kita punya journey untuk YIC. Sekali lagi saya tunjuk. Pelajar arrow warna biru. Untuk pelajar arrow warna biru. Bermula daripada sini, mendaftar melalui website, buat learning level 1 dan buat kumpulan. Boleh ke daftar lebih dari satu cikgu untuk satu pelajar. Satu cikgu untuk satu kumpulan sahaja. Okey, tapi kita satu sekolah boleh ada banyak kumpulan. Contohlah kalau satu sekolah tu hantar 2 kumpulan, boleh letak 2 cikgu yang berlainan. Okey, tapi kalau satu sekolah tu ada satu kumpulan je, tak boleh letak 2 nama cikgu. Boleh letak satu nama cikgu je. Okey, tapi kalau untuk TTT apa semua tu kita buka kepada semua sebenarnya. Okey, tapi kalau boleh minta daftar dekat website lah. Tapi daftar je cikgu. Kalau cikgu ada lebih daripada 2 pun daftar je dulu. Sebab nanti apabila kita nak buat team, remember, ingat tadi yang dekat saya punya, sekejap. Okay, saya punya, saya buka banyak sangat dah ni. Okay, untuk create your team ni, okay, untuk create your team, masa nak create team tu, kita boleh letak 3 orang ataupun 2 orang untuk peserta dan seorang nama cikgu untuk team. Tapi untuk berdaftar masuk dalam sistem, lebih daripada seorang pun boleh je. Okay. Contohlah kalau daripada sekolah mana tadi? Sekejap. Okay. Contoh daripada sekolah kementerian, okay. Contoh cikgu ada 3 orang, okay. Pelajar mungkin tak ada lagi, tak apa, daftar je dulu. Okay. Daftar je dulu, 3 orang cikgu, dan contohlah nanti bila ada satu kumpulan je, jadi apabila nak create profile team tu, pilih seorang satu nama cikgu daripada list drop down tu. Okay, pilih seorang satu nama cikgu daripada list drop down. Okay. Okay, balik semula pada sini. Okay. Okay, untuk pelajar sekali lagi daftar melalui website dan buat learning level 1 dan buat kumpulan, hantar level 1 slide submission dan akan dapat CJ penyertaan. Okay, lepas tu dia akan pergi kepada learning level 2. Lepas tu kita dan peserta ataupun student kena hantar
3 minit video dan baru dapat sijil completion, okay, dengan appreciation untuk cikgu. Okay, completion untuk pelajar, appreciation untuk cikgu. Okay, selepas hantar 3 minit video. Okay, kalau untuk cikgu daftar melalui website Learning Level 1 dan cikgu tak perlu buat team, okay, dan tak perlu hantar ni, cikgu seterusnya cikgu terus ke TTT. Okay, yang warna, sorry, cikgu terus ke TTT. Ya, mentor pun sama, register through university ataupun through website sebenarnya kat sini. Okay. Learning Level 1. Lepas tu dia akan tanya nak jadi volunteer time, nak volunteer time dengan knowledge untuk 2 sekolah atau tidak. Kalau ya, dan boleh masuk TTT. Itu untuk mentor. Dan semua ni apabila semua dah submit akan dapat cert of completion. Okay, untuk cikgu, untuk pelajar dan untuk mentor. Selepas submit 3 minit video. Ini dia kita tengok bergantung pada tim yang kita register nantilah. Okay. Dan kalau tengok ada star sini. Okay. Selected team dan teacher akan diberikan Arduino free, Arduino kits lah. Okay. Macam tahun lepas, tahun ni pun ada Arduino kit yang kita boleh sponsor pada sekolah-sekolah. Cumanya kita akan select sekolah mana yang akan dapat kit selepas 30 Jun. Selepas pada 30 Jun. Sebab selepas pada 30 Jun tu, 30 Jun tu adalah tarikh akhir untuk hantar slide. Dan selepas pada tu kalau tengok ada star kat sini, okay, start pada situ kita akan select lah sekolah mana yang akan dapat kit dan cikgu mana yang akan dapat kit ataupun mentor mana yang akan dapat kit. Okay, bergantung pada tu siapa yang hantar slide. Okay. Kalau ada soalan boleh bagi tahu saya. Sekali lagi. So sekarang dah 9.15. Saya rasa malam ni okey, itu sahaja. Cumanya kalau ada soalan lagi boleh bagi tahu. Okey, ini satu lagi. Last, kalau okey, kita ada discount code dekat Citron. Okey. Citron ni adalah satu website untuk beli peralatan electronics ataupun Arduino, Raspberry Pi, semua dekat sini. Dan bila nak check out je nanti boleh masukkan nombor ni untuk dapat diskaun 10%. Okay, untuk Citron. Dan kalau cikgu memang selalu menggunakan website Citron ni, saya suggest cikgu pergi kepada dia punya, sorry, sekejap. Kalau tak silap saya, dia ada satu program untuk ni. Ini untuk cikgu. Boleh sign up secara percuma pun dapat 10% diskaun, free shipping. Ini bukan dengan saya, ni bukan dengan Cempaka tapi dengan Citron sendirilah. Okay, boleh register dengan Citron ni, kira macam cikgu register dia. Saya macam promote tempat dia jugalah, lebih kurang. Okay. Okay, boleh dapat free shipping dengan 10% diskaun lah untuk selected item. Dan ada cara-cara dia. Kalau nak tengok website ni boleh pergi ke sini. Saya pun selalu beli barang daripada sini. Tapi kalau cikgu tak nak beli kat sini pun nak cari kat Shopee pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, kadang-kadang ada certain sensor yang kita nak tak ada kat sini, boleh cari kat Shopee. Ataupun out of stock kat sini boleh cari kat Shopee. Ini adalah salah satu website yang ataupun kedai yang memang kita ada link lah basically. Sebab tu dia bagi kita kod diskaun untuk dapat 10% diskaun. Okay. Dan tadi saya cakap untuk cikgu, sebenarnya untuk pelajar pun ada. Kalau tengok ke bawah ni, okay, student benefit program pun ada juga. Sama juga dia bagi free shipping, open to all student across Malaysia, latest info and training, seminar, workshop, valid for 1 year. Okay, pun sama, boleh register sini juga lah kalau nak. Okay.
extra information. Okey, ada soalan lagi untuk berkaitan YIC? Kalau boleh register je dulu. Okey. Pergi ke website YIC terus register je terus. Sebab bila register akan terus dapat akses kepada LMS lah. Dan daripada situ terus boleh dapat buku. Okey. Dan boleh dapat ni lah ilmu daripada ni, design thinking, problem, macam mana nak tahu masalah, macam mana nak cari solution. Kita kena design kita punya solution, kita kena design kita punya problem supaya problem kita tu betul. Kadang-kadang problem ni dia macam general sangat. Okay, kita tak, kalau kita cuba selesaikan problem yang terlalu general, jadi solution kita pun macam mungkin tak kukuh sangat. Okay, so boleh tengok kat sini, dia pun video, dia ada ajar macam mana solution ideation pun dia ada ajar macam mana 3D design, okay, VR dengan app development pun ada ajar. Okay, oh last kali saya tak ingat. Okay, so far ni saya dapat ni saya kira dalam pukul 7 tadi, 7 petang tadi. Untuk Johor kita ada 44 entry so far. Untuk Kelantan kita ada 75 entry. Satu sekolah saja ada 44. Tapi entry ni sebenarnya termasuk cikgu Okay, termasuk cikgu. So okay, kena kau boleh. Cuma untuk Kelantan kita ada 5 sekolah ya. Okay, sebenarnya untuk Kelantan kita cari lagi banyak sekolah sebenarnya. Kalau boleh cikgu-cikgu Kelantan boleh daripada sekolah-sekolah lain tu boleh cuba daftar secepat mungkin. Okay, untuk cikgu dekat Johor okey lah, tengok ada banyak sekolah lah, cuma semua spreading. Cuma kalau untuk SMK, Desa Skudai semua ni baru satu, saya tak sure ini cikgu ke student. Ini nak kena check balik. Okay, kalau ini pelajar, cikgu kalau boleh minta register bersekali lah untuk buat satu akaun kat sini. Okay, untuk satu akaun. Tapi kalau nombor ni silap boleh bagi saya. Okay, boleh bagi tahu saya kalau nombor ni salah. Mungkin sebenarnya dekat Sri Wangsa ada 4 je ke sebenarnya. Sebab saya ingat tadi apabila kita buat silap semasa kita tulis borang tu kan saya cakap suruh hantar sekali lagi. Okey, untuk hantar sekali lagi. Jadi bila hantar sekali lagi dia akan ada 2 entry. Okey, mungkin nombor ni double ke triple ke saya tak sure lah. Okey. Tapi kalau nombor tu berkurang okey, tak ada masalah, tapi takut dia kalau nombor 9 sebenarnya entry ada 10, maksudnya ada satu entry hilang. So itu boleh bagi tahu kami lah. Okey. Okey, kalau ada cikgu sekolah-sekolah yang daripada Johor tak tersenarai pun boleh bagi tahu. Okey, tadi sebenarnya untuk Johor ni saya buat rushing sikit. Tapi untuk Kelantan memang saya handle Kelantan, so ini dah up to date 75 sekarang. Okey, ada soalan lagi ke? Ishwan? Nak tambah apa-apa? Nothing. Okey, last lah. Okey, saya nak tengok last. Kalau boleh tulis dalam chat. Kita start dengan pelajar. Okey, kalau anda adalah seorang pelajar, tulis nombor 1 dalam chat. Saya just nak tengok lah. Okey. 2. 4 je. Wah, makin banyak tu. Okey, maksudnya memang ramai lah pelajar join malam ni. Okey. Kalau anda seorang cikgu, tulis nombor 2. Dan kalau anda mentor, tulis nombor 3. Mentor tak ada yang malam ni. Nombor 1 masih lagi naik, nombor 2 naik jarang-jarang.
Saya expect kita nampak nombor 3 kat, nombor 3 tak ada ni. Maksudnya malam ni mentor tak ada kot. Okey, nombor pun dah berhenti dah tu. Okey, sekali lagi ni sebenarnya selingan je. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam chat, masih lagi buka. Okey, nombor 1 masih lagi naik, nombor 2. Okey, untuk TTT sekali lagi 7.7, 14.7 dan 21.7. Lepas tu setiap Jumaat 4 hingga 6 petang kita ada kelas. Link kita akan share dalam grup WhatsApp. Kalau siapa-siapa untuk cikgu lah, grup WhatsApp tu sebenarnya kita buka untuk cikgu. Okey. Jadi kalau cikgu yang belum ada dalam grup WhatsApp boleh contact. Kita akan invite masuk. Kalau okey. Kalau dah tak ada apa-apa persoalan, saya rasa saya dah cover semua dah. Sekali lagi, kalau ada soalan boleh tanyalah dalam grup WhatsApp ke apa, tapi harapnya malam ni dah tercapailah objektifnya untuk kita tunjuk macam mana nak menggunakan LMS dan berkaitan dengan TTT dan berkaitan dengan KIT. Dan berkaitan dengan macam mana slide. Okey, macam mana hantar slide dan macam mana keadaan slide tu, apa nak kena tulis dalam slide. Okey, dan free books yang ada dalam account masing-masing. Okey. Kalau tak ada apa-apa dah, kalau tak ada soalan, macam ni dalam masa 5 minit lagi saya akan stay lagi dalam room. Okey, kita akan tutup Zoom 9.30. Tapi kalau tak ada soalan, sampai sini sajalah. Okey, terima kasih banyak-banyak join malam ni. Saya akan tunggu lagi 5 minit. Okey, sampai semua orang dah keluar macam tu. Okey. Kalau tak ada soalan dan sampai sini je lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak pada siapa yang semua yang join malam ni, semuanya cikgu dan pelajar. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh kita dah habis lah sebenarnya. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya buka lagi ruangan untuk bertanya. Okey, terima kasih banyak. Okey, kalau tak ada apa-apa dah boleh leave lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak malam ni. Semua orang daripada pukul 8 lagi. Okey, lagi 4 minit saya menunggu soalan. Terima kasih. Kalau ada team dah boleh mula slide. Ya, boleh. Sebenarnya kalau tak register lagi pun dah boleh buat slide. Tapi kalau boleh, sebab tarikh tutup dia tu 13 bulan Jun. Tarikh tutup pendaftaran pun 13 bulan Jun. Okay, so siapa yang daftar 13 bulan Jun, hari yang sama juga kena hantar slide. Okay, so buat je slide, terus hantar je kalau siap lah. Okay, terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak. Saya tunggu pun sebab saya takut ada yang segan-segan nak tanya bila ramai tadi kan. Ini lagi 29 orang ni dah sikit-sikit. Okey, terima kasih. Okey, lagi 3 minit. Tak ada masalah lah. Okey je. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama semua.
Okey, lagi 2 minit sebelum kita tutup. Ada soalan ke? Tiba-tiba semua orang dah minta rakaman. Okey, link tu kita akan link untuk esok kita akan hantar sebelum kelas start. Okey. 4 PM hingga 6 PM. Okey, lagi 1 minit. Ada soalan ke? Okey, terima kasih semua. Mentor yang ada boleh hantar semua masuk waiting room. Okey, terima kasih semua.